di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat negeri ini dinasihat agar tidak menyertai Perhimpunan Bersih 4.0 yang dijangka diadakan di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu, Sabtu dan Ahad ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arif Wahid, Haji Muhammad Arif berkata, perhimpunan berkenaan hanya akan mengganggu keselesaan orang ramai kerana dilakukan di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai melakukan riadah bersama keluarga. Perhimpunan seumpama itu juga secara tidak langsung akan memberi gambaran negatif kepada pelancong asing terhadap kehidupan harmoni dan bersatu padu rakyat negeri ini. Saya nasihatkan orang ramai jangan terlibat dengan perkara-perkara ini, hormati undang-undang. Kalau kita menghormati undang-undang, kita akan berada terus dalam keamanan dan kestabilan negara. Datuk Arifin ditemui media selepas merasmikan sambutan Bulan Kebangsaan, anjuran Puteri UMNO bahagian Kimanis, Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dan Sekolah Kebangsaan Tamalang Membakut di Membakut. Berucap merasmikan program tersebut, beliau menasihatkan generasi muda supaya sentiasa menuntut ilmu bagi memastikan kemerdekaan dan keamanan negara dapat dikekalkan. Datuk Arifin yakin penguasaan ilmu yang baik dapat mematahkan cubaan pihak tidak bertanggungjawab yang sentiasa mencari peluang untuk melakukan huru-hara demi kepentingan pribadi mereka. Pada majlis ini, pelajar Sekolah Kebangsaan Tamalang turut menerima beg sekolah sumbangan Puteri UMNO bahagian Kimanis. Sementara itu, kira-kira 200 orang menghadiri majlis tahlil dan doa selamat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015 di Masjid Negeri Kota Kinabalu semalam. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah dan disusuli bacaan surah Yasin dan tahlil yang dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Haji Ibrahim Haji Kisab. Sementara bacaan doa selamat dipimpin Mufti Negeri Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar. Hadir sama yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Syed Abbas Syed Ali serta Barisan Kabinet Negeri. Turut hadir Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Generasi muda perlu menyedari kepentingan bersatu padu dan saling menghormati serta tidak memperkecil bangsa lain dalam usaha mengekalkan keamanan dan perpaduan yang dikecapi selama ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata generasi muda perlu menerima perbezaan yang wujud antara pelbagai kaum dan agama yang terdapat di negara ini dengan saling bertolak ansur. Menurut beliau, sikap memperkecil kaum lain tidak seharusnya berlaku kerana boleh menimbulkan rasa curiga dan merenggangkan ikatan perpaduan yang dibina selama ini. Datuk Taufik menyatakan demikian pada program Talk on History of Tawau to the Youth di Tawau sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Mengulas program itu, beliau berkata generasi muda dapat mengetahui kepentingan bersatu padu dan memupuk semangat kemerdekaan dalam diri. Kekuatan perpaduan yang dimiliki rakyat hari ini adalah hasil daripada sikap hormat menghormati antara kaum yang turut melambangkan sehati dan sejiwa rakyat. Penjawat awam perlu memiliki kemahiran dalam pengucapan awam sebagai persediaan menghadapi pelbagai isu sektor awam yang diutarakan orang ramai. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Siringan Gubat berkata, seseorang penjawat awam akan dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat sekiranya mereka mempunyai keberanian untuk bersuara dan berdepan dengan khalayak. Beliau berucap sempena majlis instalasi keempat Kelab Toyhaan Toastmaster Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat di Kota Kinabalu. Datuk Siringan melahirkan rasa bangga kerana warga kementeriannya berjaya mengorak langkah membawa semangat dan kegiatan Toastmaster ke dalam perkhidmatan awam negeri. Beliau berharap Toyhaan boleh dijadikan sebagai contoh agar kelab Toastmasters tersebut dapat dipanjangkan ke kementerian, jabatan dan agensi kerajaan yang lain di negeri ini. Projek Amonia Urea Sabah Samur di Sepitang yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2016 mampu menjadikan Petronas Chemical Group sebagai pengeluar
urea kedua terbesar di Asia Tenggara setakat ini. Projek berkenaan siap kira-kira 90%. Terdapat 3 pusat urea di Malaysia, iaitu di Bintulu, Sarawak, Gurun, Kedah, termasuk projek Samur, Sipitang. Ketua Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Petronas Chemicals Group Berhad, Ruzia Azdi menyatakan demikian dalam majlis bersama media Sabah 2015 dan taklimat projek Samur di Kota Kinabalu. Menurutnya, Samur merupakan pemangkin kepada pertumbuhan sektor sokongan dan membawa manfaat positif kepada pembangunan sosial dan ekonomi di negeri ini. Pencapaian projek berkenaan adalah hasil kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri dan Petronas. Terdahulu, para media menonton tayangan video dan mendengar taklimat mengenai perkembangan terkini projek Samur yang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Chemicals Fertilizer Sabah, Muhammad Iskandar Bakari. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya bersama-sama Syarmila. Dipersilakan.